أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، وبالخير يا كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah, ya, pada pagi ini dapat lagi kita bertemu, dan Alhamdulillah hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan dan masih lagi dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur yang diberkati, ya, dan Alhamdulillah hari ini Allah pilih kita untuk kita dapat dengan ilmu bersama-sama, untuk kita share ilmu bersama-sama, dan mudah-mudahan perkongsian pada hari ini bermanfaat untuk semua. Jadi sebelum kita mulakan lebih lanjut lagi, ayolah sama-sama kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah, serta kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada semua muslimin-muslimat yang telah mendahului kita, dan juga tidak lupa kepada ayahanda tercinta saya, Haji Muhammad Azmi bin Mazin, yang telah pergi meninggal dunia disebabkan COVID. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah SWT tempatkan mereka semua yang telah pergi melalui kita dalam tempat golongan orang-orang yang beriman. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu lagi kita dalam majlis ilmu, yang dimana Nabi sebut majlis ilmu ini merupakan salah satu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dimana Nabi kata bila kita dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyakkan berdoa, ya, perbanyakkan berdoa, nescaya insya-Allah Allah SWT akan angkat doa kita, ya, akan mustajabkan segala doa dan permintaan kita. Dan di antara nikmat terbesar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan nikmat iman dan juga Islam. Sebab itu Islam merupakan agama yang paling diredai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan Islam seorang hamba itu selamat di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah agama Islam. Dan bersyukur kehadirat ilahi dan bersyukur kehadirat Allah, kita dilahirkan sebagai orang Islam, kita dibesarkan sebagai orang Islam. Oleh itu, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah pada pagi yang mulia ini, ya, pada pagi yang mulia ini kita teruskan lagi dengan bacaan kitab, ya, bacaan kitab kita. Kitab kita ni tebal, ya, Tanbihul Ghafilin jilid 1 dan jilid 2, ya. Kalau ikut kitab ni dia sampai muka surat 1000 lebih, ya. Kita baru muka surat 20. Kita baru muka surat 20. Kalau ikutkan kuliah-kuliah saya sebelum ni, kita pakai kitab yang lain, tapi kitab tu dah habis kita belajar. Dan ini kitab yang terbaru yang saya pilih, ya, bab
Yang ketiga tentang beratnya maut dan kengeriannya. InsyaAllah hari ini kita akan sambung ya, bab yang seterusnya tentang beratnya maut dan kegeriannya. Bagaimana beratnya maut dan bagaimana nak katakan ngerinya maut itu. Okey, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, Nabi kata man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Ma makna? Allah terang, Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita bahawasanya barang siapa yang suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga suka bertemu dan menerimanya. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah juga tidak suka menerimanya dan Allah juga tidak suka bertemu dengan dia. Muslimin muslimat yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi jelaskan kepada kita bahawasanya barang siapa yang suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lebih suka menerima dan bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga tidak suka menerima dan juga tidak suka bertemu dengan dia. Jadi jelas bahawasanya kepada kita bahawasanya Nabi kata orang yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih dan sayang kepada orang yang suka bertemu dengan Allah. Sebagai contoh, diibaratkan kalau kita ni satu langkah kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ibaratnya Allah berlari nak bertemu dengan kita, ibaratnya. Ya, jika kita berlari nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan Allah Subhanahu wa taala sempatas kilat untuk bertemu dengan kita. Allahu akbar. Maksudnya tuan-puan mati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila satu langkah kita nak bertemu Allah. Bayangkan kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bayangkan kita ni berniat berhajat nak pergi surau, nak pergi masjid pada pagi yang mulia ini, ya. Satu langkah kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan Allah kasih dan Allah sayang kepada kita, diibaratkan Allah berlari nak berkejar dengan kita. Bermaksud Allah berlari nak bertemu dengan kita. Maksudnya Allah sangat rindu, sangat kasihkan kita. Diibaratkan lagi bila kita ni berlari nak bertemu dengan Allah, ibaratkan Allah sebatas kilat nak bertemu dengan kita. Allah lagi nak jumpa dengan kita. Ya. Diibaratkan macam tu. Ya, sebagai contoh kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita nak beribadah kepada Allah. Allah lagi suka nak bertemu dan nak dengar lagi permintaan kita. Itu diibaratkan dalam hadis ni. Itu sebagai contoh. Sebab itu sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin, bila dalam sakaratul maut, ya, mendapat kabar gembira bahawa ia diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapat syurga, maka ia lebih suka segera mati daripada hidup. Dan bagi orang yang kafir, ketika dia melihat siksaan Allah Subhanahu wa taala, ia akan diterimanya dan ia menangis dan dia tidak suka mati, dan Allah juga menjauhkannya dari rahmat dan akan menyiksanya. Allahu akbar. Jelas dekat sini bahawasanya bagaimana Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada kita bahawasanya bila seorang hamba Allah tu nak mati dalam keadaan dia sakaratul maut, ya, maka dia mendapat berita gembira yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih suka mati. Bermakna dekat sini orang mukmin, ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha, bila dia nak mati, akan datangnya malaikat ditunjukkan kepada kita bahawasanya kita adalah orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita ni lebih suka mati daripada hidup. Itu Nabi kata, bila orang yang baik ni, bila dia dalam sakaratul maut, dia dah nampak dah jalan dia lepas ni dekat mana. Malaikat dah tunjuk dah sebenarnya jalan kau lepas ni ke mana, ke syurga atau ke neraka. Bila kita jalan orang yang diridai Allah Subhanahu taala, maka kita ni dalam sakaratul maut, ketika mana kita dalam sakaratul maut, kita ni lebih suka mati daripada hidup. Mungkin kalau kita hidup
banyak lagi panjang hidup kita, lagi panjang umur kita, maka dekat situ lagi banyak ujian. Ya Allah, uji kita lagi banyak dosa yang kita buat. Sebab itu Allah tarik dan Allah tarik kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi kata, bila orang yang kafir, ketika mana orang yang kafir, ya, bila dia nak mati dalam sakaratul maut, dia melihat siksa Allah Subhanahu Wa Taala yang bakal diterimanya. Ya, dia menangis dan dia tidak mahu mati dan dia tak nak mati, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan dia daripada rahmat dan akan menyeksa orang tersebut. Jadi jelas kat sini bahawa Nabi kata, bila kita orang-orang yang baik, bermakna bila dalam sakaratul maut nanti, kita dah jumpa dah jalan kita dekat mana, ahli syurga ataupun ahli neraka. Bila kita dalam keadaan ahli neraka, dalam keadaan ahli syurga, ya, kita akan tersenyum gembira dan kita akan lebih tenang untuk kita pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab itu, ya, jika Allah Subhanahu Wa Taala kasihkan kepada hamba-Nya, maka Allah sibukkan kita dengan berzikir dan selalu ingat kepadanya. Ya, jadi jelas bahawasanya bila Allah Subhanahu Wa Taala sayangkan kita, Allah kasihkan kepada hamba-Nya, maka Allah sibukkan kita dengan pelbagai perkara-perkara kebaikan. Allah sibukkan kita dengan pelbagai perkara-perkara kebajikan. Dan Allah sibukkan kita dengan apa? Dengan berzikir dan selalu ingat kepada Dia. Sebab itu, bersyukurlah saya katakan bahawasanya bila Allah pilih kita hari ini daripada berjuta, berbilion-bilion orang dekat luar sana, Allah pilih kita. Allah pilih kita pada pagi yang mulia ini. Ada orang sekarang ni, tuan-puan, sedang lena dibuai mimpi. Ada orang sekarang ni tengah buat apa? Mungkin ada orang ni, ada di antara kita yang tengah sibuk nak pergi kerja. Mungkin ada di antara kita yang dah bangun untuk siapkan sarapan untuk keluarga dan sebagainya. Tapi Allah pilih kita pada pagi yang mulia ini untuk kita sama-sama dengar ilmu, untuk sama-sama kita berubah daripada sehari demi sehari. Itu bermakna Allah kasihkan kita, Allah sayangkan kita. Sebab itu perbanyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk dapatkan ilmu. Allah jentik hati kita untuk beri kita hidayah. Allah sibukkan kita dengan perkara-perkara kebaikan. Allah sibukkan kita dengan perkara-perkara kebajikan. Dan juga Allah sibukkan kita dengan banyak zikir kepadanya. Banyak zikir, banyak selawat dan banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bermakna apa? Bermakna Allah kasih, sayang dan rindukan kita. Sebab itu bila kita banyak buat kebaikan, ingatlah bahawasanya, ya Allah, Alhamdulillah, Allah banyak ingat kita. Allah banyak ingat kita dan Allah nak sangat dengar rintihan dan doa daripada hamba-hambanya. Allahu Akbar. Ya, sebab itu Rasulullah SAW menyatakan bahawasanya, siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah juga tidak suka bertemu dengan dia. Ya, ada sahabat Nabi yang bertanya, ya, sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kita semua tak suka mati ya Rasulullah. Ya, lalu jawab Nabi apa? Bukan itu. Ya, Nabi kata, tetapi seorang mukmin itu bila dia mati, ya, akan datangnya malaikat yang membawa kabar gembira. Seorang malaikat yang akan bawa kabar gembira kepadanya dan apa yang dijanjikan Allah kepadanya, sehingga ia rasa suka dan senang akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan sebaliknya, orang kafir jika dia mati, akan datang malaikat mengancam nyawanya dan juga menyeksanya dengan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dihadapi, sehingga dia tidak suka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas bahawasanya Nabi menceritakan kepada kita dalam satu hadis yang sangat sahih, yang Nabi kata apa? Yang dalam satu riwayat mengatakan, Nabi kata, orang yang suka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, orang ni Allah juga sangat suka bertemu dengan dia. Sehingga kan Nabi kata, seorang mukmin tu bila dia nak mati, bayangkan bila kita nak mati nanti, bila kita dalam sakaratul maut, ya, malaikat datang membawa kabar gembira kepada kita. Malaikat kata apa? Engkau adalah orang yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan masa depan kau selepas kau mati adalah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang yang soleh, orang yang solehah ini, dia lebih suka mati daripada dia hidup. Ya, itu Nabi nak ceritakan kepada kita. Dan sebaliknya, orang kafir ketika dia dalam sakaratul maut, malaikat akan datang bertemu dengan dia juga. Malaikat akan datang bertemu dengan dia. Kemudian malaikat kata apa? Ya, engkau adalah orang yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan engkau akan mendapat siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar.
Tuan-puan yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut tentang sakaratul maut, bila kita sebut tentang malaikat datang ni macam mana ustazah? Ya, bagaimana keadaan kita mati nanti ustazah? Bagaimana keadaan kematian orang-orang yang baik? Ya, okey, insya-Allah hari ini saya akan kongsikan beberapa tanda-tanda kematian orang-orang yang baik. Okey. Di antaranya yang pertama, ya, 7 tanda kematian orang yang baik. Yang pertama adalah keluar keringat ataupun keluarnya peluh di dahinya. Sebagai contoh, ya, biasanya kita dapat melihat tanda-tanda ni. Kebiasaannya bila kita tengok jenazah baru meninggal dunia, kita tengok dekat dahi dia, kita nampak peluh dekat dahi dia. Itu di antara tanda-tanda orang-orang yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keluar air mata. Keluar air mata dari mata jenazah tersebut. Dan tanda ni kita dapat lihat pada jenazah yang baru meninggal dunia. Dan air mata ni dia akan kering lama-lama. Kalau kita perasan, ya, orang yang meninggal dunia, ya, kita nampak ada air mata yang keluar daripada mata dia. Kemudian kita nampak lama-lama, ya, lama-lama kita nampak air mata itu dia kering. Kita boleh perasan kan, kita boleh tengok kan macam mana air mata yang dah kering kan, dia ada kesan dia kan. Okey. Kemudian, ya, yang ketiga adalah terpejam mata dia. Yang nak katakan terpejam mata ni macam mana? Mata jenazah ni dia tertutup rapat je. Maksudnya tak perlu kita nak tutupkan mata dia, tak perlu kita nak, orang kata apa, kita nak bersusah payah tutupkan mata dia. Ada hamba Allah, ada jenazah yang bila kita tutupkan mata dia, dia buka balik. Ada yang jenazah bila kita tutupkan mata dia, dia buka balik. Dia tak nak tutup. Ada macam tu, ya. Ada juga yang kadang-kadang bila kita lihat jenazah, ada jenazah yang kita tengok dia, mata dia ni tak boleh tutup rapat. Maksudnya perlu kita letak something atas mata dia, ya, untuk tutup. Jadinya di antara tanda-tanda kematian yang baik adalah terpejam mata dia. Terpejam mata dia dengan baik. Terpejam, tutup je rapat mata dia. Itu di antara tanda-tanda golongan orang-orang yang baik. Kemudian yang keempat adalah mulutnya tertutup rapat. Mulut tertutup rapat ni macam mana? Okay, mulut tertutup rapat ni maksudnya, kalau kita tengok jenazah tu, bila dia mati dah keadaan dia manis je, mulut dia tertutup je, tak tenganga ke, rasa apa, tak ada lelehan air liur yang keluar daripada mulut dia, tak ada. Itu di antara tanda-tanda orang-orang yang baik. Ya, maksudnya mulut dia tutup rapat, cantik je. Kalau kita tengok, cuba kita, yelah, kalau kita, mungkin di antara kita ada yang mungkin dah tak ada ibu ayah, mungkin dah tak ada adik-beradik, sahabat handai dan sebagainya, saudara mara dan sebagainya, cuba kita tengok. Mungkin ada di antara mereka kan. Alhamdulillah. Okey. Kemudian yang kelima, terukir sedikit senyuman di wajah si mati. Terukir sedikit senyuman di wajah si mati ni bukan kata senyum yang sampai ke telinga. Kalau kita manusia yang masih hidup, kita senyum boleh sampai ke telinga kan. Senyum sampai nampak gigi dan sebagainya. Tapi yang nak diceritakan di sini, tanda kematian yang baik ni di antaranya senyum sedikit, dia terukir sedikit senyuman dia, ya, walaupun tak sampai ke telinga, tapi dia nampak manis pada muka si mati. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, saya nampak, alhamdulillah, saya nampak pada wajah arwah ayah saya, ya, alhamdulillah saya nampak, ya. Mudah-mudahan Allah SWT terima segala ibadah, ya, segala kebaikan, ya, segala pengorbanan yang arwah ayah saya lakukan. Sebab di antara bila saya baca ni, banyak orang kata alhamdulillah, mudah-mudahan ayah saya ditempatkan dalam golongan orang yang beriman. Ada tanda-tanda ni pada arwah, alhamdulillah. Kemudian yang keenam, muka arwah ni, muka si mati ni, bila kita tengok dia, muka dia cerah, berseri. Kalau kita tengok orang meninggal kan, pernah tak kita tengok orang meninggal yang muka dia kita nampak manis je, kemudian kita tengok muka dia, orang kata apa, bila nampak manis, nampak cerah, berseri. Maksud dekat sini, tak semestinya muka bila orang tu dia kulit gelap, tak semestinya dia tu ahli neraka. Tidak. Bermaksudnya dekat sini apa? Muka dia ni tidak berubah bentuk dan tidak berubah warna. Ini yang nak dikatakan, ya. Contoh sebagai hamba Allah tu, mungkin ada orang dia yang tidak berkulit cerah, tapi bila dia meninggal dunia,
Dia tidak merubah warna. Sebagai contoh, tak adalah kulit dia nampak lebih lebam dan sebagainya. Itu di antara tanda-tanda orang yang baik. Sebab apa? Kadang-kadang kita dengar ada kisah mayat yang muka dia menjadi hitam dan kelihatan seperti binatang. Na'udzubillah min zalik. Ada. Di mana kisah yang kalau kita tengok kan, selidik balik kenapa dia mati dalam keadaan begini, kenapa dia mati, kemudian kenapa wajah dia yang cerah bertukar menjadi lebam, kenapa wajah dia yang cantik bertukar menjadi binatang dan sebagainya. Sebenarnya ada. Sebab tu di antara tanda-tanda orang yang baik adalah muka dia cerah dan berseri. Maksud walaupun dia berkulit gelap sekalipun, tapi kita nampak manis wajah dia. Nampak manis je muka dia, ya. Okey, tu di antaranya. Kemudian yang ketujuh adalah badannya tidak keras. Badan arwah si mati ni bila meninggal dunia, badan dia tak keras walaupun dah beberapa jam yang lalu dia meninggal dunia. Itu di antara tanda-tanda orang yang baik. Sebab itu dia, kalau kita tengok kan, seolah-olah orang yang jenazah baru meninggal dunia, seolah-olah bila dia sentuh jasad ni, bila sentuh jasad arwah ni, seolah-olah jenazah dia baru meninggal dunia dan seolah-olah lembut. Sendi dia masih lembut lagi, macam baru meninggal dunia, lembut lagi kita rasa, tak keras pun. Maksud bila kita nak mandikan mayat tu mudah lentur, senang kita nak mandikan dia. Kalau kita belajar tentang mandikan mayat, saya belajar tentang mandikan mayat macam mana, nak mandikan mayat tu kita ni perlu untuk nak kendalikan mayat tu, kita perlu berhati-hati. Tak boleh kita nak sampai orang kata apa, terkasar, tak boleh, tercubit lagi lah, tak boleh. Sebab apa? Mayat ni dia sangat-sangat pedih, sangat-sangat sakit bila kita terkasar dengan dia. Okay, jadi tuan-tuan yang dimati oleh Allah SWT, ini di antara tanda-tanda kematian orang-orang yang kematian orang-orang yang baik. Dan mudah-mudahan Allah SWT tempatkan, kalau kita dah tak ada mak ayah ke saudara mara, anak-anak kita dan sebagainya, mungkin ada Allah dah tarik daripada kita. Moga-moga dan mudah-mudahan Allah SWT tempatkan mereka semua dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, kemudian kita teruskan lagi kepada satu riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada kita bahawasanya berlaku sekumpulan Bani Israel. Yakni satu Bani Israel ni, satu hari mereka ni keluar sampailah berjumpa satu kubur. Kemudian mereka berkata di antara mereka berkata, andai kata kita sembahyang dekat kubur ni, kemudian kita berdoa kepada Tuhan supaya keluarkan salah seorang yang mati di sini, lalu menerangkan kepada kita bagaimana keadaan mereka ketika mati. Okey. Kemudian mereka ni Bani Israel ni, kemudian mereka ni sembahyang dekat kubur, kemudian lepas tu kemudian mereka berdoa. Tiba-tiba selepas mereka ni sembahyang dan selepas mereka ni berdoa, tiba-tiba dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba datang daripada kubur tersebut, mengeluarkan satu kepala daripada kubur berupa berwarna hitam. Okey, maksudnya kat apa sini? Okey, maksud dekat sini, nak jelaskan dekat sini, Nabi kata Bani Israel ni dia solat, dia semayang, kemudian dia berdoa, dia berdoa agar Tuhan tunjukkan kepada mereka apakah sesaan yang ahli kubur ni hadapi. Okey, kemudian lepas mereka berdoa, tiba-tiba datangnya satu kepala daripada kubur berupa warna hitam, lalu mereka ni Bani Israel terkejut. Lalu dia tanya kepada ahli kubur itu, dia kata, siapakah kamu? Lalu Bani Israel bertanya kepada ahli kubur tu, dia kata apa? Dia tanya, siapakah kamu? Lalu jawab ahli kubur itu, dia kata apa? Demi Allah, saya telah mati sejak 90 tahun. Dia kata, demi Allah, saya ni telah mati sejak 90 tahun. Maka sehingga kini belum juga hilang rasa pedihnya mati. Kerana itu berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembalikan aku sebagaimana tadi. Padahal orang itu di antara kedua matanya ada tanda bekas sujud. Allahu Akbar. Kalau kita tengok riwayat ini panjang, tapi saya ringkaskan dekat sini. Bahawa sini menceritakan bahawa sekumpulan Bani Israel ni dia datang berjalan-jalan, tiba-tiba berjumpa satu kubur. Kemudian di antara mereka ni berkata, kita solat dekat sini, kita sembahyang dekat sini, kita doa. Manalah tahu agak-agak
Ada Allah nak tunjukkan kepada kita, ada ahli kubur yang nak keluar bagi tahu kita apa kesesaan dia dan sebagainya. Okay, kemudian lepas mereka berdoa, datang satu kepala yang berwarna hitam. Ya, datang satu kepala, dia keluarkan kepala je. Satu kepala dari kubur berwarna hitam. Ya, dia kata apa? Demi Allah, saya ni telah mati sejak 90 tahun. Tapi sehingga kini, ya, dia kata sehingga kini juga belum hilang rasa pedihnya mati. Allahu Akbar. Ya, tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita tengok riwayat di Kasim mengatakan hamba Allah ni, ya, hamba Allah ni, dia ni kedua mata dia ni ada tanda bekas sujud. Allahu Akbar. Nak dikatakan kat sini apa? Nak dikatakan dekat sini, walaupun kita ni orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun nak dikatakan kita dekat sini orang yang sentiasa beribadah, buat kebaikan, buat kebajikan dan sebagainya, banyak berzikir, banyak mengaji dan sebagainya, tidak semestinya semua perkara yang kita buat ni Allah terima. Itu maksudnya. Maksudnya dekat sini, walaupun katakan kat sini orang ni dah meninggal 90 tahun, ada dekat kedua mata dia ni ada tanda bekas sujud. Nak dikatakan dekat sini dia ni orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa dia juga disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu pengajaran kepada kita bahawasanya tidak semua perkara yang kita buat, tidak semua perkara ibadah yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni semua Allah terima. Tak semua. Sebab itu selidik balik. Adakah bila kita beribadah kepada Allah ni kita betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita ikhlas? Sebab apa kadang-kadang ramai di antara kita yang bila melakukan ibadah kepada Allah bukan dengan niat yang betul. Saja nak tunjuk-tunjuk kepada orang bahawa dia ni orang yang baik. Saja bila dia mengaji tu nak tunjuk pada orang yang dia ni baiklah tu. Nak tunjuk kepada orang lain yang dia ni rajin mengaji dan sebagainya. Mungkin bila bersedekah-dekah kita ikhlas dengan sedekah kita, ya, duit habis tapi tak dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak terima sedekah kita. Ya, kita tengok balik. Kemudian kita tengok balik solat kita tengok balik wuduk kita, adakah kita wuduk dengan sempurna? Adakah solat kita ni solat yang sempurna dan sebagainya? Selidik balik, tengok balik. Ya, adakah Allah terima solat aku? Adakah Allah terima ibadah aku? Sebab apa? Nak dikatakan dekat sini, pengajarannya apa? Orang yang ada tanda bekas sujud dekat wajah dia. Kalau kita tengok kita ni ada tak tanda bekas sujud? Ya, ada orang yang tanda bekas sujud dekat wajah dia pun disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita, adakah kita ni orang yang rajin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke tidak? Adakah kita ni orang yang suka bangun malam, ya, beribadah kepada Allah ke tidak? Selidik balik. Muhasabah diri kita, ya. Tepuk dada, tanya iman kita. Ya, kalau boleh bila kita beribadah kepada Allah, tak kisahlah apa yang kita lakukan, ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jangan untuk apa? Jangan bila kita lakukan satu ibadah tu hanyalah untuk mendapat pujian daripada manusia, hanyalah untuk mendapat perhatian daripada manusia dan sebagainya. Takut-takut bila kita dah mati nanti Allah tak terima ibadah kita. Ya, takut-takut kita ni disanjung di atas dunia, tapi di dalam kubur kita dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, saya teruskan lagi. Kata Abu Laits berkata, siapa yang yakin akan mati, maka seharusnya dia bersiap sedia menghadapinya dengan melakukan segala amal-amal yang soleh dan meninggalkan segala amalan-amalan yang jahat. Amal ma'ruf nahi munkar. Bila kita yakin kita ni akan mati, maka bersiap sedialah bahawasanya, bersiap sedialah dengan amal-amal yang soleh dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW menerangkan kepada umatnya bahawa supaya mereka ini benar-benar bersiap sedia untuk menghadapinya dan supaya mereka sanggup sabar dan tabah menghadapi penderitaan hidup. Sebab penderitaan dunia itu termasuk siksa dunia, sedang siksa dunia ini jauh lebih ringan berbanding dengan siksa akhirat, dan sedang maut itu termasuk dalam siksa akhirat. Allahu Akbar. Ya, cantik sangat apa Nabi terangkan kepada kita bahawasanya Nabi kata apa? Nabi kata, ya, siksa dunia ni ringan berbanding dengan siksa akhirat, sedangkan maut itu termasuk dalam siksa akhirat. Sebab itu kenapa nak dikatakan maut itu termasuk dalam siksa akhirat? Nak dikatakan kalau kita orang-orang yang baik, insya-Allah kita akan mati dalam keadaan yang baik. Tapi bila kita orang-orang yang kafir, ya, takut-takut, kita dah nampak dah masa depan kita bila kita dalam sakaratul maut nanti, kita dah nampak dah kita ni golongan yang mana. Sebab tu Nabi kata maut itu termasuk dalam siksa akhirat. Jadi perbanyakkanlah amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan bila kita banyak dalam amal yang soleh, dalam kita banyak buat perkara-perkara yang baik, mudah-mudahan bila kita mati dalam keadaan
yang baik, mudah-mudahan kita ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tak rasa bagaimana sakitnya mati. Ya, mudah-mudahan. Okay, kemudian kita teruskan lagi kepada satu hadis, kepada satu hadis Nabi. Okey, hadis ni panjang, saya pendekkan, saya ambil yang point saja. Ya, Nabi kata apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, letakkanlah tanganmu di dada. Letak tangan kita dekat dada kita, di hati kita, ya. Kemudian Nabi kata apa? Maka apa yang engkau tidak suka untuk dirimu, jangan engkau lakukan terhadap saudaramu sesama Muslim. Dan yang engkau suka untuk dirimu, lakukanlah yang sedemikian terhadap saudaramu sesama Muslim. Ya, Nabi jelaskan kepada kita, letak tangan kita dekat dada kita, dekat hati kita. Tanya, ya, tepuk dada kita, tanya iman kita. Nabi kata apa? Jangan engkau lakukan perkara-perkara yang kau tak suka yang berlaku pada dirimu terhadap orang lain. Jelas bahawasanya hadis ni jelas kepada kita, menunjukkan bahawasanya, ya, sebagai contoh kita tak suka orang mengata kita tak suka orang mengumpat kita tak suka orang cakap buruk pasal kita tak suka orang memfitnah kita tak suka orang buat benda-benda yang tak baik kepada kita, maka jangan kita buat perkara sedemikian kepada orang lain. Jelas Nabi nak jelaskan kepada kita bahawasanya bila perkara yang baik, bila kita suka orang buat baik dengan kita, ya, kita suka orang bagi hadiah pada kita suka benda-benda yang baik bila orang buat dekat kita, benda tu yang kita kena buat dekat orang lain. Benda yang kita tak suka orang buat pada kita, jangan kita buat perkara sedemikian kepada orang lain. Allahu Akbar, ya. Cantik sangat Nabi terangkan kepada kita. Allahu Akbar. Okey, kemudian kita bagi lagi kepada satu hadis Nabi daripada Abdullah bin Miswar Al-Hashimi, berkata Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad SAW membaca ayat Al-Quran, ya, membaca ayat Quran surah Al-An'am ayat 125, mengatakan, ya, mafhumnya adalah, maka siapa yang dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapat hidayah, maka dia akan dilapangkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan lapangkan dada dia untuk menerima Islam. Dan siapa yang dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesesatan, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, bagaikan akan naik ke langit. Surah Al-An'am ayat 125. Ya, jelas kat sini, ya, Allah SWT memberitahu kita bahawasanya orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah akan buka pintu hati dia untuk menerima kebaikan tu dengan seluas-luasnya. Maksudnya bila nak dapat kebaikan tu, senang je. Itu maksudnya Allah jentik hati dia, Allah bagi hidayah kepada dia. Tapi bila nak katakan, bila Allah nak bagi kesesatan kepada seseorang, maka Allah jadikan dada dia sempit untuk dapat kebaikan. Bagaikan diri kita akan naik ke langit. Itu maksudnya. Maksud kat sini, banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita, beri petunjuk kepada kita. Sebab itu, lepas kita salat, perbanyakkan berdoa kepada Allah. Ya Allah, Tuhanku, kurniakanlah aku petunjuk dan hidayahmu dalam setiap yang aku lakukan. Mudah-mudahan, sebab apa tuan-puan? Sebab kita tak tahu setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita tak tahu sama ada benda tu betul ke salah. Sebab itu kita kena minta pada Allah, ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan hidayahmu setiap apa yang aku lakukan. Sebab itu kita kena minta sentiasa dengan Allah. Okay, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, nur Islam, yang ini cahaya Islam ini, jika masuk ke dalam hati, maka akan lapanglah dada. Allahu Akbar. Sebab itu bila kita tengok hati orang-orang non-Muslim ni, bila Allah jentik hidayah kepada dia, maka dia rasa apa? Dia rasa tenang, rasa lapang je dada dia. Cuba kita tanya orang-orang yang sebelum ni bukan Islam dan dia masuk ke dalam Islam, kita tanya dia, apa yang dia rasa bila dia masuk dalam Islam? Apa yang dia rasa? Saya ada student saya sendiri yang non-Muslim, kemudian masuk Muslim, dia masuk Islam. Ada. Ya, saya tanya dia, apa yang awak rasa sebelum awak masuk Islam dan apa yang awak rasa selepas awak masuk Islam? Dia kata apa? Sebelum saya masuk Islam, saya rasa serabut. Saya rasa hidup saya tak tenang. Saya rasa gelisah sepanjang masa. Walaupun saya ni orang kaya, walaupun saya ni banyak duit, banyak harta dan sebagainya, tapi hidup saya ni tak pernah tenang, tak pernah senang. Ya, rasa gelisah, ya, rasa duit tu orang akan curi dan sebagainya, kita rasa macam tu. Tapi saya tanya dia, ya, selepas awak masuk Islam, apakah yang awak rasa? Ya, lepas dia mengucapkan dua kalimah syahadah, dia kata apa? Selepas saya mengucapkan dua kalimah syahadah, Ustazah, saya rasa hidup saya ni tenang sangat. Saya tak pernah rasa nikmat yang macam ni. Saya ni tak pernah rasa nikmat yang
setenang macam ni ketika saya ni belum masuk Islam. Dia kata apa, walaupun saya ni kadang-kadang diuji dengan kewangan ke, diuji dengan masalah dan sebagainya, dia rasa tak, saya rasa dia kata apa, dia kata ada jalan penyelesaian dalam setiap masalah tu. Tenang dia lain macam, tak macam sebelum-sebelum ni lah waktu dia bukan Islam. Itu katanya. Ya, saya ada student saya, dia 2-3 orang student saya yang bukan Islam dan dia masuk Islam. Ya, dan saya ajarkan beberapa perkara tentang Islam dan saya ajar dia tentang Islam, apa yang Islam ajar dan sebagainya lah, solat dan sebagainya. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Ya, kita teruskan lagi daripada Ja'far bin Barkan dari Maimun bin Marhan berkata Nabi Muhammad SAW menasihatkan kepada seorang, ya, dengan Nabi kata apa? Iqtini khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 perkara sebelum masuknya 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Yang ni apa? Muda sebelum tuamu. Syababaka qabla haramika. Muda sebelum tuamu. Wasihataka qabla saqamika. Okey, sihat sebelum sakitmu. Okey, kemudian wa faraghaka qabla syughlika. Maksudnya apa? Lapang sebelum sempitmu. Wa ghinaka qabla fakrika. Kayamu sebelum miskinmu. Dan yang terakhir, hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Kalau kita selalu dengar ya nyanyian ni, selalu kita dengar dalam radio, nyanyian yang dinyanyikan oleh Kumpulan Raihan, dia kata apa? Gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, lapang sebelum sibuk, kaya sebelum miskin, dan hidup sebelum mati. Dalam pelajaran ni, kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi nak jelaskan kepada kita bahawa banyak sangat ilmu yang kita boleh dapat daripada 5 perkara ni. Okey, di antaranya yang pertama, ya, muda. Waktu kita muda lah, waktu ni lah kita boleh buat pelbagai perkara yang kita lakukan. Sebagai contoh, waktu muda ni banyak perkara yang kita nak lakukan, buatlah. Sebagai contoh, kita nak beribadah dan sebagainya, buatlah. Kita nak pergi haji, nak pergi umrah, buatlah. Sebab apa? Bila kita dah tua nanti, dah sakit kaki, dah sakit lutut, dah sakit badan dan sebagainya, waktu tu lah kita nak beribadah, waktu tu lah baru kita nak mengaji dan sebagainya. Takut-takut waktu tu kita dah tak larat. Takut-takut waktu tu Allah dah jemput kita. Takut-takut waktu tu apa? Takut-takut waktu tu kita diuji dengan penyakit-penyakit yang kita tak sanggup hadapi. Mungkin ada orang yang waktu muda dia sihat, tapi bila dia menjelang pada usia-usia orang kata apa? Usia-usia warga emas ni, ada orang yang diuji dengan Allah, dia kena stroke dan sebagainya, koma dan sebagainya. Dia tak boleh nak baca Al-Quran dan sebagainya. Allah uji dia macam tu. Sebab itu bila kita masih muda, maka gunakan muda kita ni dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian Nabi kata apa lagi? Pemuda yang jika terbiasa berbuat dosa, pemuda jika terbiasa berbuat dosa, maka sukar baginya menghentikannya jika telah tua. Allahu Akbar, ya. Pemuda yang biasa buat dosa, maka bila dia dah tua, susah dia nak berhentikan. Sebab itu bila kita dah tua, bila kita belum lagi tua lagi, maksudnya bila tua tu belum lagi, orang kata apa, dalam peringkat yang kata lemah lagi dan sebagainya, ubah diri kita. Sehari demi sehari berubah, sehari demi sehari. Sebagai contoh, kita ni, waktu muda kita ni suka memfitnah orang, ubah. Sebab apa? Takut bila dah tua terbawa-bawa perangai tu. Terbawa-bawa perangai tu. Mungkin waktu muda kita ni kita suka mencuri, suka ambil hak orang. Kemudian waktu muda ni kita tak nak beribadah kepada Allah, kita tak nak solat dan sebagainya. Waktu muda kita ni kita banyak mengumpat, mengata, fitnah, cakap belakang dan sebagainya. Takut-takut bila kita dah tua terbawa-bawa sifat apa? Sifat akhlak yang mazmumah kita tadi tu. Terbawa sifat akhlak-akhlak yang tak baik tu sampai kita ketua. Sebab tu Nabi kata pemuda yang dah biasa buat perkara-perkara yang tak baik ni, susah dia nak hentikan bila dia dah tua. Jadi bila kita dah peringkat warga emas ke dan sebagainya, walaupun kita masih muda, banyak muhasabah diri kita. Sehari demi sehari cuba untuk hentikan perbuatan kita tadi tu. Cuba berhentikan, sebab takut dah tua nanti tak sempat nak
Takut bila kita dah mati ke nanti kan, tak sempat nak berubah, Allah dah ambil nyawa kita kan, tak sempat kita nak bertaubat. Okey. Kemudian Nabi kata seharusnya seorang pemuda membiasakan diri berbuat baik di masa muda supaya ringan baginya untuk melakukan amal yang baik bila telah tua. Okey, kemudian ketika sihat sebelum sakit. Okey, Nabi kata bila ketika kita dalam keadaan sihat sebelum sakit, seharusnya waktu kita sihat ni kita gunakan pelbagai waktu sihat ni kita gunakan pelbagai yang ada pada diri kita ni, kita gunakan kesihatan yang baik pada diri kita ni dengan buat banyak amal yang soleh, ya. Kemudian kita kita banyak tolong orang, kita banyak buat kebajikan dan sebagainya. Sebab apa? Waktu kita sihat ni lah kita nak buat banyak perkara yang baik sebelum kita sakit. Sebab apa? Bila kita dah sakit nanti, kita nak buat perkara yang baik ni dah tak sempat dah. Bayangkan bila waktu kita sihat, kita tak nak buat ibadah, tak nak solat dan sebagainya. Waktu kita sakit ni lah baru nak berubah. Bila kita sakit ni lah baru kita nak tolong orang, ya, nak angkut sana sini, nak tolong orang bagi derma dan sebagainya. Waktu sakit baru kita nak buat. Jadi bila kita sihat ni, gunakan kesihatan yang ada pada kita ni, buatlah pelbagai perkara kebajikan, tolong sana sini lah, buat apa, buatlah perkara-perkara yang baik sebelum kita sakit. Okey. Kemudian lapang sebelum sibuk, yakni di waktu malam yang sunyi, ya, waktu malam yang sunyi sibukkan diri kita dengan banyak bangun malam, ya, banyak bangun malam, solat tahajud, solat taubat dan sebagainya. Sebab apa? Takut di mana bila waktu malam yang sunyi, bila waktu siang kita sangat sibuk dengan urusan dunia, kita tak sempat nak beribadah dan sebagainya. Takut kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, ya, Nabi ajarkan kepada kita sebagai contoh bila kita bangun malam, ya, kita letih sangat, tak mampu untuk kita nak bangun solat tahajud, solat taubat dan sebagainya. Nabi kata apa? Tak mampu tak apa, dekat atas katil kita tu tadah tangan, mohon kepada Allah SWT, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab contoh kita ni kita letih sangat, kita kerja malam tu, ya Allah, rasa nak solat tapi tak larat sangat. Okey, Nabi ajarkan apa kepada kita? Tadah tangan doa kepada Allah SWT. Sebab apa? Mungkinlah kata pada malam tu, ya, Allah turun ke langit dunia, Allah angkat doa kita dan Allah akan mustajabkan segala doa dan permintaan kita. Ya. Allahu Akbar. Okey, kemudian sebenarnya buku ni panjang lagi. Kalau kita tengok waktu dah mencerumburi kita. Jadi tak apa, saya teruskan sikit lagi di mana kita pergi kepada satu hadis Nabi, ya. Nabi kata apa? Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang yang tertawa, maka Nabi bersabda, Nabi kata apa? Andai kata kamu banyak ingat mati yang menghapuskan semua kelazatan, nescaya kamu tidak sempat sedemikian. Kemudian Nabi kata, banyak-banyakkanlah kamu mengingati maut yang menghapus segala kelazatan. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, sesungguhnya kubur itu ada kalanya sebagai kebun dari kebun-kebun syurga, dan ada juga salah satu daripada jurang-jurang neraka. Allahu Akbar. Ya, hadis ni, riwayat ni, Nabi berjumpa salah seorang sahabat yang sedang ketawa pada waktu ni. Pada waktu ni sahabat sedang ketawa, gelak ketawa. Kemudian Nabi datang. Nabi datang kepada mereka, lalu Nabi tegur. Anda kata kamu banyak ingat mati, nescaya kamu tak ingat dah nak ketawa. Anda kata kamu ni selalu ingat mati, nescaya kamu tak rasa kamu nak ketawa. Itu maksudnya. Kemudian Nabi kata, banyak-banyakkanlah mengingati mati yang akan menghapuskan semua kelazatan, dunia. Kemudian Nabi kata, sesungguhnya kubur itu ada kalanya sebagai kebun-kebun daripada kebun syurga, atau salah satu daripada jurang neraka. Allahu Akbar. Ya, nak katakan kat sini, Nabi kata orang-orang yang baik itu, ya, orang-orang yang soleh dan soleh ni, bila dia mati, kubur tu dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi kebun-kebun syurga. Tapi bila orang yang kafir, ya, dia akan menjadi, kubur itu dia akan menjadi jurang-jurang neraka. Okey, sebagaimana yang kata Umar, ya, Umar berkata kepada Ka'ab, terangkanlah kepadaku bagaimana rasanya maut. Ya, okey. Bagaimana rasanya maut? Okey, lalu kata
Umar kata apa? Maut itu bagaikan pokok berduri yang dimasukkan ke dalam tubuh anak Adam, maka duri itu berkait dengan urat lalu dicabut oleh orang yang kuat sehingga dapat memutuskan apa yang terputus dan meninggalkan apa yang masih tertinggal. Allahu Akbar. Ya, menjelaskan kepada kita bahawasanya Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada kita bahawasanya maut itu apa? Maut itu bagaikan pokok yang berduri yang dimasukkan ke dalam tubuh anak Adam. Ya, bila kita dalam sakaratul maut, sebab itu orang kata sakaratul maut ni sangat sakit. Ya, dikatakan Nabi kata maut itu bagaikan pokok yang berduri dimasukkan ke dalam tubuh anak Adam, maka duri itu berkait dengan urat-urat dalam tubuh badan kita lalu dicabut oleh malaikat sehingga dapat memutuskan apa yang terputus dan meninggalkan apa yang tertinggal. Itu nak dikatakan, itu yang maksudkan dengan maut. Ya, okey, kemudian saya pergi lagi. Ya, ada satu hadis Nabi. Ya. Okey. Okey, satu lagi hadis Nabi. Nabi kata apa? Daripada Hatim Al-Hashim berkata, 4 perkara yang tidak dapat menilai dan merasakan kecuali 4 perkara. Yakni harga nilai muda tidak diketahui oleh orang yang telah tua. Okey, maksud kat sini harga nilai bila kita muda tidak diketahui oleh orang yang bila kita telah tua. Kemudian harga kesihatan tidak diketahui benar-benar kecuali oleh orang yang sakit. Harga keselamatan tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang terkena bala. Dan harga dan nilai hidup tidak diketahui benar-benar kecuali oleh orang yang telah mati. Maksud kat sini, selagi kita masih muda, maka gunakan muda kita dulu dengan perkara-perkara yang baik sebelum kita tua. Jadi, kemudian harga kesihatan kita ni, maksud kesihatan yang baik ini kita tak hargai bila kita sakit. Kemudian keselamatan yang ada pada kita ni kita tak akan hargai ya bila kita terkena bala. Jadi setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, setiap apa yang kita lakukan, perbanyakkan muhasabah diri kita. Yang banyakkan muhasabah diri, ingat 5 perkara sebelum masuknya 5 perkara. Okey, insya-Allah. Okey, kalau ikutkan kitab ni banyak lagi. Dalam tajuk ni banyak lagi sebenarnya, tapi tak apa. Waktu telah mencemburui kita dan insya-Allah kita akan pergi kepada seterusnya nanti pada kuliah kita yang akan datang. Okey, kita akan pergi kepada kuliah kita yang akan datang. Jadi yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Ya, tadi kita dah mula kuliah kita, jadi marilah sama-sama kita tutup kuliah kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya, mudah-mudahan Allah SWT terima segala ibadah kita, segala kebaikan yang kita lakukan, segala perbuatan dan apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah ini, Allah terima dan mendapat keberkatan dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan Allah SWT pilih kita nanti dalam kematian orang-orang yang baik. InsyaAllah kita akan sambung lagi tajuk kita pada masa yang akan datang. Jadi terima kasih kepada semua terima kasih kepada semua yang sentiasa follow dan sentiasa mengikuti kuliah saya. Okey, terima kasih semuanya. InsyaAllah kita jumpa pada waktu yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.